Salam hormat murid-murid. Kita akan sambung pembelajaran kita bab 3. Bab 3 Sains Komputer tingkatan 5 bab 3. Pengaturcaran berasaskan web. Unit kedua kita akan belajar sekarang 3.2 3.32. Mereka bentuk kerangka aplikasi. Sebelum ni kita sudah belajar prinsip. Sekarang kita belajar mereka bentuk. Design kerangka aplikasi. Di sini kita ada berempat proses mereka bentuk yang perlu kita belajar. Yang pertama, mereka bentuk antara muka. Contohnya Shopee dengan Lazada. Antara muka mereka sama ke tidak? So, apa kelebihan Shopee banding dengan Lazada dari segi reka bentuk? Reka bentuk navigasi. Contohnya Google, WhatsApp, contohnya Telegram. Navigasi mana satu lebih bagus? Kemudian struktur kandungan. Mana satu isi kandungan mereka simpan dengan lebih bagus? Penstrukturan halaman. Laman web ini. Ini isi kandungan dan konten dia. Ini laman web dia. So kita ada 4 jenis reka bentuk. Hari ini kita hanya tengok 1 dan 2 ataupun 3. Tengok masa kita. Sebab kita tak mau panjang sangat. Kita tengok yang pertama. Penstrukturan kandungan. Apakah kandungan perlu kita masukkan ke dalam laman web? Isi kandungan kita. Bagaimana kandungan dalam laman web itu dikeraskan dia? Macam mana kita nak keraskan kandungan kita? Contohnya Shopee. Waktu mereka bangun macam mana mereka nak susun atau cara mereka, atau kandungan mereka dalam Shopee mereka. Antara langkah. Langkah-langkah reka bentuk maklumat. Maklumat di sini ataupun kita panggil sebagai kandungan sama maklumat atau kandungan. Pertama, kita bentuk dulu inventory maklumat. Lepas itu kita keraskan dia maklumat kita. Kita ada dua langkah. Pertama, inventory kita. Lepas itu kita keraskan maklumat kita dalam laman web kita. Yang pertama kita tengok. Ini masa yang penstrukturan kandungan. Apa maksud di sini inventory maklumat di sini? Kita senaraikan maklumat yang perlu kita masukkan. Contohnya Shopee kan. Waktu kamu upload pun sama juga. Kita susun dulu. Kemudian perkara perlu dilakukan oleh pengguna. Apa pengguna boleh buat? Mereka boleh order. Mereka boleh delete. Mereka boleh simpan dalam simpan dulu sebelum mereka beli. Salah satu zoom in product. Apa maksud ini? Shopee chart. Pernah pakaian dalam Shopee kan. Zoom ini pun selalu kita guna. Cikgu tunjukkan satu contoh. Zoom in product. Ini dia. Waktu beli baju. Kalau cikgu selalu beli buku, cikgu akan sukalah guna zoom ini. Untuk tengok isi kandungan buku itu. So kita zoom dia. So kita nampaklah lebih jelas. Ini zoom in product. Zoom in product. Yang kedua, pengkerasan maklumat. Macam mana kita nak keraskan maklumat ini? Ini agak banyak lah. Ini agak banyak di sini. Macam mana kita keraskan dia? Dia ada beberapa kategori di sini. Ini dia. Ini kategori dia. Banyak. Biasanya kita akan ikut urutan abjad. Kita boleh keraskan dia. Ikut abjad ataupun kronologi. Ini biasa kita buatlah. Dalam Shopee kalau adalah penjual, kamu boleh keraskan hasil jualan Anda ikut tarikh lah bila Anda upload.
Kalau kamu nak ikut urutan abjad susah sikit lah. Okay, ikut kronologi yang senang. Ataupun kita ikut kategori. Hari ni jual baju untuk raya, baju untuk Chinese New Year, baju untuk gawai. Itu contoh kategori. Okay, hierarki. Okay, ini baju musliman. Dia ada subkategori dia lah. Okay, yang keempat, ikut geografi. Okay, contohnya pengerasan jualan ikut negeri. Contohnya Sarawak, kebanyakan baju mungkin permintaan tinggi untuk baju gawai. Contohnya lah. Contohnya Kelantan, mungkin baju hari raya. Contoh. Okay, ikut magnitude. Okay, bermula daripada jumlah yang kecil kepada jumlah jualan lebih besar. Okay, so kita mungkin pilih satu lah, tak perlu pilih semua. Okay, paling senang ialah kategori ataupun kronologi lah, senang sikit. Kita keraskan maklumat kita. Okay, ini salah satu contoh. Okay, kategori pengkerasan maklumat mengikut kategori ataupun jenis. Okay, ini contoh lah. Ya, kita keraskan dia ikut kategori. Okay, penstrukturan halaman ini yang kedua. Tadi adalah kandungan. Ini sekarang adalah halaman. Okay, macam mana setiap halaman dalam laman web itu dihubung-kaitkan dia. Okay, boleh menggunakan gambar aja, tapak. Okay, site diagram sebagai alat untuk menyampaikan halaman kita. Okay, di sini ada 3 jenis. Okay, nanti kita tengok satu-satu. Yang pertama hierarki, yang kedua jujukan. Kompleks ini biasanya gabungan di sini lah. Semua ni lah jadikan kompleks. Okay, penstrukturan halaman ada 3 jenis. Okay, ini contoh. Shopee guna cara ini ke tak? Hierarki. Okay, ataupun Yahoo, Google guna cara ni. Ataupun Facebook. Okay, Facebook guna cara mana satu? Namanya susunan halaman. Okay, masuk Facebook. Section 2, section 3, section 4. Ada tak sub-sectionnya? Coba bandingkan. Okay, sekarang kita tengok rujukan. Okay, ini dia. Foto. Okay, ini laman web. Ini foto 1, 2, 3. Semua link ke sini. Okay. Ataupun kompleks. Okay, ini biasanya untuk web komersial. Mungkin Shopee lah guna kompleks ni. Maksudnya dia gabungkan semua lah. Okay, so ada banyak maklumat dan fungsi yang agak kompleks. Okay, itu ialah kompleks. Rujukan macam ni. Okay, ini hierarki. Okay, rujukan kompleks. Okay, yang ketiga, reka bentuk antara muka design. Design. Okay. Macam mana kita nak reka bentuk? Okay, menentukan bagaimana struktur web itu secara logikal digambarkan. Contohnya teknik navigasi dia, macam mana membantu pengguna bereksploitasi dalam laman web, contohnya Shopee kan. Macam mana guide pengguna. Okay, untuk klik di situ, sini, sana. Okay. So di sini dia ada yang paling popular di sini adalah wireframe ya, ataupun rangka wayar. Ini belajar sikit macam mana kita nak design kita berlaman web. Okay, so supaya kita dapat menyusun elemen yang kita masukkan dalam laman web. Okay, cikgu tunjukkan contoh apa itu wireframe. Ini dia. So belajar sikit macam mana lukis ini. Okay, ini contoh lah wireframe. Ini okay, beberapa orang sudah datang tengok.
apa message mereka sampaikan. Ini contohlah desain. Contohnya Shopee. Ada kan ada desain macam ni. Saya lagi cantik ni kan. Okay, so mungkin belajarlah macam mana lukis ini. Tak perlu lukis yang detail. Okay, ini dipanggil sebagai wire frame ataupun rangka wayar. Okay, ini caralah, takut dia exam keluar nanti. Okay, macam mana kamu desain. Sepatutnya kita belajarlah sebelum kita bangunkan laman web kita. Okay, so kita desain dulu. Setahun lepas kita form 4 dapat kerja projek kan. So kita ada desain kita punya. Okay, masih ingat ke tidak? Okay, itu dipanggil itu desain input. Tapi sekarang kita belajar wire frame ini lebih detail lah. Okay, lebih detail. Okay, itu sajalah. Sekian, terima kasih. Untuk unit yang seterusnya kita akan belajar kita sampai 3 saja. Okay, ada nombor 4 lah. Okay, ada nombor 4. Okay, kita sudah belajar 2. Okay. Ini dia. Kita sudah belajar 3 sudah. Tinggal 1 lagi lah. Okay. Reka bentuk navigasi. Ini panjang sikit. Cukup berhenti di sini. Ini 1, 2, 3, 4 bukan susunan dia lah. Tak perlu susunan. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Kita sudah tengok kandungan. Sudah tengok halaman. Sudah tengok reka bentuk antara muka. Last sekali ialah navigasi. Okay. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.